atau sifat anak yang ketiga yang kita nak semak ini, kita ada ke tak ada, anaknya ada ke tak ada, mampu ke tidak kita melaluinya. Kita juga dalam At-Taharun ayat berapa tadi? Ayat 15 juga. Maknanya kita kata sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cubaan bagi kamu. Ini ayatnya. Apa maksud cubaan? Apa maksud ujian? Ini dua benda. Tadi jadi musuh. Ada anak-anak yang dilahirkan untuk jadi ujian pada ibu dan ayah. Untuk jadi cubaan pada ibu dan ayah. Untuk jadi apa yang namanya untuk menguji. Menguji artinya kalau kita kata menguji, maknanya dia jadi bahan ujian yang sangat besar dari Allah untuk hamba-Nya, untuk ibu dan ayahnya. Apa contoh anak-anak jadi bahan, anak kita kata anak jadi ujian pada ibu ayah? Anak jadi ujian pada ibu ayah apabila anak yang dilahirkan itu cacat. Bila anak yang dilahirkan itu Down syndrome. Kalau anak yang dilahirkan itu jantung berlubang. Bila anak yang dilahirkan itu polio. Bila ada anak yang dilahirkan itu ada sakit yang berterusan. Okey? Ini kekuatan yang nak diangkat. Maka kita kata ibu dan ayah akan dikurniakan dengan anak yang begini. Walaupun semua ibu ayah berdoa apa? Semua ibu ayah berdoa untuk dapat anak terbaik. Anak sempurna. Anak yang lengkap semuanya. Namun begitu, mahunya Allah lah yang akan terjadi. Bila kita kata mahunya Allah yang terjadi, kita akan jumpa anak-anak yang kurang upaya, kita kata sekarang. Anak-anak yang memerlukan bantuan khusus, bantuan yang berpanjangan hingga ke akhir hayat. Saya ada beberapa kes yang dapat dilihat secara live, secara langsung. Anak yang lahirnya daripada umur 1 sampai umur 7 baik. Kemudian anak dari umur 7 demam. Demam terus. Tulangnya bengkok, bergulung. Sampai umur 15 tahun anak itu meninggal. Sebuah keluarga 3 anaknya begitu. Okay? Ada juga anak yang sampai akhir hayat. Okay? Kawan yang punya abang, punya kakak, seorang kakak, seorang abang, yang anak kakak, kakaknya yang pertama, abangnya yang kedua, dapat sakit yang rencat akalnya. Bila rencat akal tak boleh berdikari. Dari kecil perlu disuap sampailah tua disuap. Tak boleh pakai baju sendiri, tak boleh pergi tandas sendiri, semua kena buat. Sehingga adiknya yang ketiga tanya pada maknya, apa sebab Allah bagi ujiannya begini? Okay? Apa sebab mak ayah diberi ujian yang begini berat? Sebab kakak dan abangnya terus tidak boleh berdikari sampai mati. Kakaknya berumur 53 tahun, abangnya berumur 40 lebih, baru meninggal. Bila ditanya pada ibunya, okay, apa perasaan? Agak-agak apa perasaan? Macam mana mak boleh mampu menguruskan kakak dan abang yang kita katakan cacat tadi, yang tidak boleh berdikari tadi? Apa dia kata? Mungkin ibu dan ayah masa dulu-dulu banyak buat dosa. Mungkin ayah dan mak boleh ada banyak buat salah. Maka hari ini Allah bagi ujian bentuknya begini. Maka ibu dan ayah harus terima dengan rela hati. Sebab itu dia tak pernah tunjuk muka marah dalam proses mengurus anak-anak yang cacat tadi. Kerana dia ada ilmu anak ini ujian. Dia kata kalau Allah bagi ujian, kalau di sekolah, kalau kita kata ada ujian, maknanya nak dinaikkan pangkat, nak naik darjah, nak bagi markah tinggi, nak dapat kedudukan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nak dapat GCPA 4 flat dan sebagainya. Itu namanya ujian. Maka dalam hidup kita tak pernah jumpa yang tak ada ujian.
Maka kita kata, apa sebab mak senang dan sabar, ringan, uh, uh, artinya redha saja melayaninya, melayani kakak dan abangnya. Apa maknya kata? Allah sekarang nak gugurkan semua dosa-dosa ibu dengan melayani adik abang-abang kamu ini. Sehingga anak itu, adiknya tadi tidak bertanya lagi. Tidak bertanya lagi. Jadi akhirnya dia pun mencari buku-buku. Apa akibat ataupun apa hasil, apa hujung pada anak-anak yang menjadi ujian pada ibu ayah tadi. Maka bila dicari, mengkaji dan mengkaji, maka dia berjumpalah pendapat seorang ulama yang mengatakan anak yang tercacat dari lahir sampai dia mati, artinya anak yang tidak ada tanggungjawab untuk jadi manusia biasa, menjalankan tugas dan perintah Allah. Mereka nanti mati, okay, akan diberikan kemudahan paling senang untuk masuk syurga, sebab mereka tak ada masa untuk buat dosa. Mereka tak sempat jadi orang biasa, tak sempat kahwin, tak ada anak, tak ada kehidupan. Maka Allah cepatkan proses-proses mereka. Okay? Hanya mungkin dengan satu soalan. Kamu tahu tak yang cipta kamu adalah aku? Maka budak itu akan jawab, tahu. Maka bila dapat soalan itu, mengaku saja Allah cipta dia, dia terus masuk syurga. Jadi apa yang mak ayah dia kata, bila dapat begitu baru dia jumpa dengan mak dia, syukur alhamdulillah, mak akan lebih mudah masuk syurga. Minta maaf banyak, panjang pula ceritanya. Maaf je kita ni. Okey. Ni bersemangat ni cerita pasal anak-anak. Maka harapan daripada mak ayah ataupun imbalan pada mak ayah dengan adanya ujian-ujian, cubaan untuk pada anak-anak yang cacat tadi, Allah juga gugurkan dosa-dosa mereka. Bila mereka tak banyak dosa, menerima ujian Allah dengan redha, menjalankannya dengan ikhlas dan penuh sabar. Orang sabar memang janjinya syurga, betul? Maka Allah akan pemudah semua proses mereka untuk sama-sama dengan anak mereka sebagaimana mereka bersama di dunia. Sulit semua. Maka Allah pemudahkan untuk mereka dapat nikmat sebesar-besarnya di akhirat. Sebab anak-anak yang tidak sempurna ini adalah anak-anak yang tidak merasa nikmatnya kehidupan di dunia. Maka Allah pemudahkan proses mereka untuk masuk syurga, ganti balik semua kesulitan-kesulitan, semua tidak selesa yang mereka lalui. Mereka tak ada kehidupan di dunia. Artinya tak berkawan, tak pergi mana-mana, tak kahwin, tak ada anak, tak ada keluarga, tak ada pekerjaan. Maka kesulitan-kesulitan yang mereka lalui ini akan diganti Allah dengan kemudahan-kemudahan yang menunggu di syurga. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka kepada semua ibu ayah yang memiliki anak-anak istimewa ini, apapun jenis istimewanya, sedar, yakin, faham, cari ilmu, bina keyakinan bahawa anda sekarang, ibu ayah yang ada anak cacat ini adalah ibu ayah yang sudah dipilih Allah untuk mengendalikan anak-anak syurga yang dihantar ke dunia. Anda sedang melayan, menjaga, mengurus calon-calon syurga yang Allah hantar ke dunia untuk menjadi ujian pada ibu ayah. Hebat tak? Mengendalikan anak yang kurang upaya, mengendalikan anak yang jadi ujian ini adalah proses mengkaji ataupun kita kata mengendali, mengurus calon syurga. Sebab itu jangan ada keluh kesah, jangan ada menyesal, jangan ada salah siapa-siapa. Ini anak kamu ni cacat sebab masa mengandung, potong cicak ke, potong katak ke, ataupun apa-apalah. Jangan ada kaitan-kaitan itu. Anak cacat bukan kerana ayahnya buat ini, maknya buat ini masa mengandung. Itu cerita orang kampung-kampung kita dulu. Cerita orang dulu. Jangan mancing, nanti anak kamu sumbing. Jangan bunuh binatang, nanti anak kamu begini. Jangan buat itu. Oh, banyak je pantang larang masa mengandung. Sebenarnya tak ada kaitan langsung.
dengan kepercayaan karut marut itu. Maka dari hari ini, tolong tinggalkan kepercayaan bahawa kalau potong ikan nanti anak jadi terpotong. Allahu Akbar. Kalau terpijak binatang nanti anak terseliuh dan sebagainya. Tak ada kaitan langsung antara proses mengandung, proses yang kita buat, apa-apa yang kita buat masa mengandung dengan apa yang Allah kurniakan. Ini yang kita nak buang sekarang. Tolong redha, tolong terima. Sebab itu sebagai ibu dan ayah yang punya anak istimewa, mesti ada ilmu. Mesti ada kemahiran. Mesti belajar macam mana mengurus anak ini secara benar. Secara agama dan secara psikologi, juga secara emosi dan secara kehidupan harian. Bagaimana mengendali fizikal mereka, bagaimana mengendali emosi mereka, bagaimana mengendali minda mereka, dan bagaimana mengurus kehidupan mereka. Kerana, dan adik-beradik kena angkat. Jangan suruh mak saja. Kerana semua orang berhak masuk syurga, maka siapa saja adik-beradik yang bersama mengendalikan adik-beradiknya yang kurang upaya ini, mereka juga diberi kemudahan digugur dosa. Ini paling penting, tolong ingat. Digugur dosa. Jangan buat dosa dengan keluhan, dengan marah-marah. Okay? Saya ada pengalaman di mana seorang kawan yang ada anak kurang upaya ini, atau anak kita panggil anak istimewa ini, dia malu kalau dia orang tahu yang dia ada anak istimewa. Saya pernah masuk ke rumahnya. Kebetulan pintu depan tak buka, saya masuk ikut pintu tengah. Ikut pintu tepi. Rupanya masa itu anaknya ada. Dia boleh masuk anaknya dalam bilik air. Tepang ke tepung, ke tepang ke tepung. Anaknya jakit-jakit dalam bilik air. Saya tanya, ini anak ada apa itu? Itu budak mandi. Tapi akhirnya dibisik oleh pembantunya, anak itu anak istimewa. Ada mak ayah malu ni punya anak istimewa ni. Oleh itu sekali lagi saya mohon, dengan sesi ini, dengan pertemuan ini, minta maaf banyak. Ini berkobar-kobar cakapnya, dia tekak cepat kering. Minta maaf tu. Okey. Maka kekuatan yang kita nak angkat, sekali lagi saya berseru pada semua ibu ayah yang punya anak istimewa ini. Okey? Yang punya anak istimewa yang katanya tak boleh memberi apa-apa, tak boleh menambah apa-apa dan sebagainya. Bahawa kalau kita ajar mereka berdoa, doa mereka terangkat serta merta. Kalau kita kata kita tak reda, bermakna kita sengsara seumur hidup. Hilang pahala, hilang, bertambah dosa je ada. Oleh itu, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada ibu ayah dan juga pusat-pusat yang mengendalikan anak-anak istimewa ini. Tolonglah layan anak ini sebagai anak calon syurga. Bukan anak yang menyusahkan, bukan anak yang merumitkan, bukan anak yang memalukan, bukan anak yang memilukan, dan bukan anak yang membebankan. Rezeki mak ayah akan sangat lancar sekiranya ayah anak itu diterima secara sepenuh hati. Kerana ini fitrah dari Allah. Kejadian ini atas mahunya Allah. Okay? Atas mahunya Allah. Oleh itu hargai. Hargai anak-anak ini kerana mereka adalah imbasan calon syurga. Kalau kita jaga, insya-Allah kita jangkit jadi calon syurga. Jadi sebab itu sekali lagi, pengetahuan agama untuk semua penjaga, pengasuh, ibu ayah, pusat-pusat pengasuhan anak-anak istimewa ini harus dapat suntikan yang betul, suntikan yang benar, ilmu yang meyakinkan, ilmu yang mendekatkan mereka dengan Allah, supaya mereka merasa bangga dan bahagia dapat kesempatan mengendalikan anak-anak istimewa ini. Itu kita katakan karakter anak yang ketiga. Okey. Kita ada sikit lagi waktu, insya-Allah kita sempat nak habiskan. Karakter anak yang keempat. Jadi kalau tadi anak istimewa itu jadi racun ke jadi madu, terpulang pada kita. Kalau kita layan dia secara hambar, kita layan dia secara sambil lewa, kita layan dia secara tidak gembira, maka pasti kita akan pungut dosa. Kita akan pungut racun dalam hidup. Okey? Sebab itu sekali lagi pengalaman peribadi, ramai lagi orang-orang tua ataupun ibu ayah simpan anak tak istimewa mereka untuk tidak diketahui oleh siapa-siapa. Malah saya pernah tengok seorang besar, pemimpin, tak payah sebut siapa,
Anaknya kembar, satu anaknya sempurna, yang kembar tu tak berapa sempurna. Disimpan, dijaga dalam baby cotnya sampai besar. Masa saya jumpa, umurnya 17 tahun. Tapi anaknya putih, duduk dalam gelap. Sampai orang gaji dia kata, apa, Puan nak tengok anak sugar tak? Anak itu tergulung saja dalam bakul baby cot itu. Tidak dibawa keluar dan ada gambar keluarga, tak ada gambar anak ini. Bermakna kehadiran anak ini dinafikan oleh keluarga. Sejak itu saya sangat sedih dan saya mengharap saya tidak dijemput lagi ke rumah tersebut. Sebab saya sangat sedih melihat anak syurga yang dinafikan. Haknya dinafikan, kebahagiaannya. Hanya bergantung pada orang gaji. Duduknya dalam bilik gelap. Ini yang saya sangat sendu, sangat sayu. Okay? Maka tolong, kalau ada lagi ibu ayah yang merasa cacat disebabkan ada anak tak sempurna ini, dia adalah salah. Takut nanti anak masuk syurga, dia tak jumpa syurga. Okay, itu contoh ataupun kita kata sifat karakter anak yang dikatakan ujian kepada ibu dan ayahnya. Jadi, kalau anak kita ada ujian dari segi fizikal, ada ujian dari segi pendengaran, ada ujian dari segi penglihatan, ada ujian dari segi mental, ada ujian dari ketidakmampuan mengurus diri, semua itu sudah tercatat dalam senarai-senarai Allah. Oleh itu, balik jumpa Allah, doa banyak-banyak, redha dan sabar. Setelah sabar, dia ikhlas. Ini anak saya. Banggalah punya anak syurga. Ya Allah. Kita ni belum tahu. Anak yang sihat walafiat ni belum tahu masuk syurga. Tapi anak yang istimewa itu sudah garanti masuk syurga. Maka belajar agama, belajar keyakinan, belajar hubungan bagaimana manusia diciptakan, apa sebab Allah ciptakan. Kamu dihantar ke dunia untuk apa? Untuk ibadah. Kamu datang ke sini untuk ibadah. Nanti nak dijemput balik sebagai tetamu. Datang sebagai hamba, datang kosong, tangan kosong, kaki kosong, otak kosong. Balik besok nak kosong ke tidak? Datang jadi ratu walaupun tak ada apa-apa, tak ada pakaian telanjang. Allah bagi pakaian cantik-cantik, tapi kadang-kadang pakaian membuat kita riak. Allah bagi makanan buat kita sombong setengah mati. Perintah berkurung sekarang ini, jangan terlalu sibuk memaparkan makanan dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam grup. Pagi ni saya masak ini, setengah hari masak ini, malam masak ini, semalam masak ini. Kami ada kuih ini, kami ada buah ini. Ya Allah. Ini cacat iman kita bimbang. Kerana dia tidak memikir ada orang tak boleh makan, ada orang tak cukup susu anaknya saja. Tapi kita bermewah-mewah. Maka latih diri untuk bukan sekarang mabuk membeli, tapi mabuk menyimpan. Kerana ekonomi akan datang sangatlah tidak menjamin apa-apa. Jadi sekali lagi ibu ayah, jangan nafikan hak anak-anak istimewa. Kalau dia patut pergi sekolah, pergi sekolah. Kawan saya setelah saya bertemu dengan dia bila ditimpanya anaknya di BI, masa itu umurnya sudah 11. Saya rasa masukkanlah dia ke sekolah mana pun, sebabnya mak ayahnya orang hebat, mak ayahnya orang kaya, kereta 4-5 biji. Saya kata, tolong hantar dan ambillah anak ini. Sebab itu sekali lagi ramai ibu ayah tidak memberi hak istimewa yang patut ada pada anak-anak. Hak itu penting. Allah akan tanya kamu esok, kenapa anak tak pergi sekolah? Kenapa anak disimpan? Kenapa anak tak dapat kawan? Kenapa anak tak dapat kemudahan? Jadi tolong bangun kekuatan bahawa anak berhak untuk dapat apa yang Allah rezekikan. Kadang-kadang tangan kita yang tak bagi. Hati kita yang tak nak terima. Okey, cukup panjang itu agaknya. Mudah-mudahan ibu ayah yang ada anak yang dapat ujian itu bersyukur kerana dia adalah penjaga kepada calon-calon syurga. InsyaAllah.